Bismillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh wa maghfiratu wa ridwanuh, dan salam sejahtera diucapkan kepada para pelajar yang dikasihi sekalian. InsyaAllah pada pertemuan kita kali ini kita akan membincangkan bab 2 daripada kursus pendidikan Islam, iaitulah pendidikan zaman awal Islam. Seperti biasa, sebelum kita membincangkan ataupun kita berdiskusi secara panjang lebar berkenaan dengan isi kandungan di dalam topik kita yang kedua ini, maka terlebih dahulu kita akan melihat subtopik ataupun isi kandungan perbincangan untuk bab 2. Baik, 2.0 kita akan bercakap berkenaan dengan pengenalan, di mana di dalam episod pengenalan ini kita akan sedikit sebanyak menyentuh tentang latar belakang apa yang dimaksudkan tentang zaman awal Islam. Kemudian kita akan bercakap tentang pendidikan zaman awal Islam, 2.1, manakala 2.2 metod pendidikan zaman awal Islam, 2.3 institusi pendidikan zaman awal Islam, dan 2.4 kita akan menyimpulkan perbincangan kita pada hari ini. Para pelajar yang dikasihi sekalian, di dalam topik yang pertama kita telah pun membincangkan dengan panjang lebar berkenaan dengan konsep pendidikan Rabbani, di mana daripada perbincangan tersebut kita dapat memahami bahawa pendidikan daripada perspektif Islam ini tidak hanya bermatlamatkan kepada pencapaian-pencapaian dunia, bahkan ianya sebenarnya tumpuan utamanya adalah pencapaian akhirat, di mana kita boleh menganggap pendidikan Rabbani ini sebagai pendidikan serampang dua mata. Apa dia? Iaitulah yang pertamanya, dengan pendidikan kita dapat menguasai bidang-bidang profesional yang mengikut kemampuan kita sebagai seorang khalifah, di mana tak semua orang boleh menjadi guru, tak semua orang boleh menjadi doktor, tak semua orang boleh menjadi polis, magistrat dan sebagainya. Bahkan masing-masing nanti memikul tanggungjawab, yang mana inilah yang kita namakan sebagai tanggungjawab sebagai seorang khalifah. Bagaimana kita merealisasikan tanggungjawab sebagai seorang khalifah? Iaitulah melalui pendidikan. Dalam masa yang sama, dengan pendidikan tersebutlah yang mendekatkan diri kita kepada Rabb, iaitu merealisasikan tanggungjawab kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana dengan pendidikan ini kita get closer kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita semakin muraqabah, kita semakin merasakan kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan kita. Maka itu yang menyebabkan kalau kita menjadi seorang profesional, kita akan menjadi, dalam masa yang sama kita akan menjadi seorang profesional yang mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan itulah sebenarnya tujuan pendidikan Rabbani. Baik, the big question is, pernahkah pendidikan Rabbani ini melahirkan suatu ketamadunan yang luar biasa? Jawapannya inilah yang nak kita bincangkan di dalam topik yang kedua, iaitulah bercakap berkenaan dengan pendidikan zaman awal Islam, di mana kita melihat kejayaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mentransformasikan masyarakat Arab jahiliyah daripada masyarakat yang dianggap sebagai masyarakat yang tidak bertamadun, masyarakat yang dianggap sebagai masyarakat jahiliyah gassar, masyarakat yang tidak mempunyai etika. Kalaupun ada etikanya, etika yang terpilih lah, etika yang orang kata apa, yang dikuatkuasakan ataupun yang diterbitkan daripada minda-minda orang-orang yang berkepentingan. Namun begitu, di sanalah wujudnya perhambaan, di sana wujudnya diskriminasi gender, gender discrimination, di sana wujudnya salah laku di dalam politik, salah laku di dalam bidang ekonomi, salah laku yang berlaku dalam bidang sosial. Yang inilah kemudiannya akhirnya diperbetulkan semula oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui apa, para pelajar yang dikasihi sekalian? Melalui pendidikan Rabbani, melalui pendidikan yang mendekatkan manusia ini kepada keyakinan terhadap ketuhanan, yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi
Jika kita bertanya ianya pernah berlaku, maka inilah yang akan kita bincangkan di dalam topik kita yang kedua, iaitu pendidikan zaman awal Islam, yang mana kita tak terkejut pun ya mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjaya mentransformasikan masyarakat Arab, because permulaan penerimaan wahyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iaitulah bermula dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah ya dengan nama Tuhanmu yang menjadikan. Dan bila Allah SWT suruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini membaca, seolah-olah ianya adalah suatu metafor ya, seolah-olah ini suatu arahan di mana baca dulu sebelum, ataupun kaji dulu, tuntutlah ilmu terlebih dahulu sebelum kita melaksanakan apa-apa aktiviti di dalam apa-apa sahaja aspek kehidupan. Ya, jadi untuk itu nak disebutkan lagi ya, di dalam Al-Quran disebutkan hampir 800 kali ya perkataan yang related ya, yang relevan kepada ilmu pengetahuan, seperti bacalah ya, fikirkanlah ya, gunakanlah akal fikiranmu ya, perhatikanlah ya. Jadi perkataan-perkataan ini sebenarnya merujuk kepada kepentingan ilmu pengetahuan. Bila kita mengimbau semula sejarah perkembangan pendidikan ya, zaman Islam ini, maka ianya boleh dibahagikan kepada dua era ataupun dua frasa, iaitulah perkembangan pendidikan zaman awal Islam daripada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehinggalah ke zaman sahabat ridwanullahu anhum, dan sedikit ya zaman tabi'in. Kenapa agaknya kita masukkan zaman tabi'in ini ke dalam era awal Islam ya, sebab nanti kita akan dapat melihat ya, di antara para tabi'in yang awalun ini, yang paling awal itu, yang mereka ini dapat menuntut daripada sahabat ridwanullahu anhum ya. Jadi itu yang menyebabkan kita letakkan tabi'in ini di peringkat di antara keduanya ya, baina wa baina ya, in between ya, zaman awal Islam dan juga di zaman keemasan Islam. Jadi untuk itu zaman keemasan Islam pula ianya bermula apabila masuk zaman ketamadunan Bani Umayyah sehinggalah kepada zaman Turki Osmaniyah. Walau bagaimanapun ya, di dalam bab yang kedua ini kita hanya akan membincangkan zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga zaman sahabat ridwanullahu anhum ya, manakala zaman tabi'in kita akan bincangkan di dalam topik yang ketiga nanti, dan seterusnya zaman tabi'in. Para pelajar yang dikasihi sekalian, ya, sebagaimana yang kita telah pun sedia maklum, saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu ya, baginda yang pertama, iaitulah 5 ayat yang pertama daripada surah Al-Alaq, di mana tu, iaitulah di Gua Hira, dan bila ianya berlaku pada 17 Ramadan. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pun dilantik sebagai seorang nabi, dan kemudiannya apabila baginda kembali pulang ke rumah ya, kemudian diselimuti oleh Khadijah lantaran baginda ini begitu mengigil ketakutan kan ya, sebab apa? Sebab first time jumpa dengan Jibril alaihissalam ya. Maka untuk itu saat itulah ya turun ayat yang seterusnya daripada surah Al-Muddathir ya, yang menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir ya. Saat turunnya ayat qum, bangunlah wahai orang yang berselimut, bangunlah dan sampaikanlah pesanan. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pun dilantik sebagai seorang rasul, di mana bermulalah daripada era itu dakwah baginda sallallahu alaihi wasallam secara sirriyah. Baik, itu yang kita belajar ya, ketika kita belajar sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun sejarah Islam, yang mana bermulanya dakwah baginda itu sebenarnya bermula juga edisi pendidikan secara informal yang dilaksanakan oleh baginda ya. Jadi untuk itu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita boleh bahagikan ya pendidikan zaman Rasulullah ini sendiri ya kepada dua frasa, iaitulah frasa yang pertamanya frasa informal dan yang keduanya adalah frasa formal. Kenapa kita kata frasa yang pertama ni frasa informal? Ianya yang berlaku di Mekah, di mana kita akan melihat daripada aspek metodologi ya, konten dan juga institusi ya, apakah ada dibangunkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam saat baginda berada di Mekah, ataupun ianya hanya bermula, proses yang formal ini nanti hanya akan bermula ketika baginda berhijrah ke Madinah. Jadi marilah kita melihat fasa yang pertama ini yang kita namakan sebagai fasa Mekah ataupun fasa informal, di mana sebagaimana yang saya sebutkan tadi ada 3 perkara yang kita lihat, iaitu yang pertama sekali kita melihat kepada konten yang disampaikan oleh baginda, isi kandungan yang disampaikan oleh baginda. Baginda tidak menyampaikan sesuatu secara spesifik. Yang makna kata tidaklah di sana ada baginda menyampaikan berkenaan dengan akidah, syariah, akhlak
secara spesifik. Jadi makna dia dakwah baginda saat itu, anak-anak yang dikasihi sekalian, dia lebih kepada dakwah yang santai tetapi sampai. Ya, dakwah baginda sallallahu alaihi wasallam ni sebenarnya dah pun berlaku sebelum baginda dilantik sebagai nabi dan rasul lagi. Ya, kenapa? Kerana Rasulullah daripada kecil lagi memiliki akhlak yang begitu sempurna, akhlak yang begitu indah. Itu sebabnya orang Arab, ya, sama ada mereka ini suka ataupun tidak kepada Rasulullah saat itu, ya, si anak yatim ini mereka akan menggelarkan Rasulullah sebagai Al-Amin. Kenapa agaknya? Disebabkan oleh akhlak yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi bila baginda dilantik sebagai seorang nabi dan rasul, ya, jadi dengan lantikan itu tadi, segala perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu di-guide, ya, dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui pendekatan wahyu. Ya, jadi inilah yang menyebabkan, ya, nanti kemudiannya sunnah Rasulullah dan juga wahyu ini merupakan sumber yang paling utama di dalam sumber prima, ya, kepada syariah, akidah dan akhlak umat Islam. Ya, namun begitu, mari kita fokuskan kembali kepada fasa Mekah ini, di mana sebagaimana yang saya sebutkan tadi, ya, bila melihat kepada isi kandungan yang disampaikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, apakah isi kandungannya? Lebih kepada untuk memperbetulkan semula etika kemanusiaan yang macam saya sebutkan tadi telah pun wujud di dalam masyarakat Arab, namun etika mereka ini adalah etika yang selektif. Kenapa saya kata etika yang selektif? Kerana etika ini diwujudkan oleh orang-orang yang berkepentingan untuk menjaga kepentingan mereka. Sebagai contoh, kepada golongan-golongan hartawan, golongan-golongan bangsawan ini, mereka ini menganggap bahawa mereka berada pada kelas, ya, ataupun status atasan. Ya, manakala di sana ada orang rakyat marhain dan di sana juga ada golongan hamba. Jadi kasta yang wujud, ya, di dalam masyarakat Arab jahiliah pada saat itu sebenarnya adalah menyalahi apa yang ada di dalam syariah. Ya, itu sebabnya bila Rasulullah SAW datang, Rasulullah tidaklah menyatakan secara jelas bahawa ianya adalah berkaitan dengan syariah, tidak, tetapi lebih kepada memperbetulkan semula etika mereka, dan mereka juga menyembah statue ataupun idols, ya, yang mereka cipta sendiri, ya, yang sedangkan sebelum itu anak-anak di Mekah dan Madinah ini, di Mekah ni secara spesifiknya, ya, bukan tidak ada, ya, ajaran-ajaran Nabi yang terdahulu yang mana menyebutkan supaya mereka ini menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, tidak menyembah kepada patung-patung ataupun berhala-berhala yang mereka create sendiri. But setelah, ya, masa berlalu, ya, keinginan untuk melihat Tuhan itu menyebabkan mereka ini mencorakkan Tuhan itu dalam bentuk-bentuk yang mereka suka. Ada yang buat daripada batu, ada yang buat daripada kayu, ada yang buat daripada buah-buahan sendiri, ya, makanan daripada dates, daripada kurma, ya, dan kemudian mereka sembah dan kemudian mereka makan semula. Jadi itu yang diperbetulkan semula oleh Rasulullah SAW, sebab konsep ketuhanan itu telah pun wujud dalam diri mereka, tetapi etika ketuhanan mereka itu etika yang menyimpang. Kerana apa? Kerana again, ya, ianya dilaksanakan ataupun etika itu dipegang oleh orang-orang yang berkepentingan. Maknanya dia, mereka ini melakarkan tuhan-tuhan mereka, mereka menjualkannya kepada orang ramai supaya orang ramai membeli. Jadi ini yang cuba diperbetulkan oleh Rasulullah SAW di dalam fasa Mekah. Dan apa lagi di antaranya adalah hak wanita, yang sebelum ini, ya, hak wanita ini memang kita boleh anggap seolah-olah macam tidak ada, ya, melainkan wanita-wanita daripada golongan bangsawan sahaja yang dianggap sebagai isteri-isteri. Ya, other than that, ya, wanita-wanita saat itu dianggap sebagai bahan manusia yang hanya melengkapkan sahaja kehidupan seorang lelaki. Tidak ada status ataupun taraf yang diberikan selayaknya, ya, untuk seorang ibu ataupun seorang anak. Ya, bahkan minta maaf saya sebut, ya, di dalam tradisi masyarakat Arab jahiliah ini, kalau mereka merasakan bahawa bayi perempuan, ya, yang dilahirkan oleh isteri mereka itu tidak memberikan apa-apa manfaat, maka mereka akan membunuhnya, ya, dengan cara apa? Ada di antara mereka yang menanam bayi-bayi perempuan mereka ini secara hidup-hidup. Ini disebutkan di dalam Al-Quran. Walau bagaimanapun, saat ini belumlah lagi Rasulullah emphasizekan, ya, isi kandungan Rasulullah itu kepada muamalah yang sepatutnya ataupun munakahah yang sepatutnya, sebab saat ini isi kandungan ataupun konten yang disampaikan adalah secara memperbetulkan semula etika yang ketara, ya, menyalahi nilai-nilai kemanusiaan. Alright, jadi itu yang pertama yang kita lihat. Dan kemudian bila kita melihat kepada metodologi Rasulullah juga, ya, Rasulullah menyampaikannya secara rahsia, ya, jadi ini menyebabkan pendidikan itu berlaku secara informal. Maknanya kata Rasulullah hanya memperbetulkan, ya, apa-apa yang salah
yang berada di sekeliling baginda. Belum lagi baginda menyampaikannya secara sistematik ataupun secara umum, dengan style-style tertentu ataupun dengan metodologi yang tertentu. Dan kemudian yang ketiganya, bila kita melihat kepada institusi saat itu, belum ada lagi institusi yang dibangunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan dakwah ataupun pendidikan ini secara khusus, di mana kalaupun ada tempat ataupun venue yang ditetapkan adalah sesuatu yang diwakafkan oleh para sahabat sendiri. Sebagai contohnya, apakah dia ataupun rumah siapakah yang digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan risalah Islam yang paling awal kepada sahabat-sahabat, ianya adalah di rumah siapa? Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Itu pun ianya bukanlah sesuatu yang dibina oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi sebaliknya, sesuatu yang diwakafkan. Diwakafkan oleh Al-Arqam bin Abi Al-Arqam, bukannya untuk kegunaan sepenuhnya. Itu masih lagi rumah Al-Arqam. Cumanya Al-Arqam membenarkan rumahnya dijadikan sebagai markas untuk menyampaikan ilmu yang kita anggap secara santai ini tadi. Kenapa? Lantaran saat itu rumah Al-Arqam itu berada jauh di suburban ataupun di hujung hujung Mekah, yang mana dapat mengelakkan daripada gangguan yang seringkali dilakukan oleh orang Arab jahiliah terhadap diri Rasulullah dan juga para sahabat apabila mereka ini berkumpul untuk mendengarkan wahyu yang telah pun diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu menyebabkan fasa di Mekah ini kita anggap sebagai fasa yang informal. Baiklah, apakah pula yang dimaksudkan dengan fasa formal? Iaitulah ianya berlaku setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah, di mana selama 13 tahun baginda berada di Mekah. Baginda cuba mentarbiah, cuba mendakwah, cuba mendidik masyarakat di Mekah. Ternyata sambutan yang diterima adalah kurang memberangsangkan. Jadi itu bukan bermaksud Rasulullah meninggalkan masyarakat Mekah, jangan salah faham. Hijrah ini sebenarnya adalah salah satu daripada taktik untuk kita melaksanakan dakwah haraki, di mana anggaplah kalau misalnya masyarakat Arab jahiliah itu grup A, dan bila kita cuba mentarbiah ataupun mendakwahkan, mendidik masyarakat grup A ni, mereka ini tak boleh terima sepenuhnya, maka jangan kita berputus asa. Bahkan kita cari kelompok yang mungkin boleh bersama-sama dengan kita memahami, sama-sama mentarbiah diri, sama-sama mendidik diri. Dan apabila kelompok yang baru ini, katakanlah ini sebagai kelompok B, jadi bila kelompok B ini yang menerima sama-sama saling memperbaiki each other, memperbaiki diri masing-masing, dan kemudian bila bersedia untuk melaksanakan semula dakwah, maka kita boleh kembali semula kepada grup A ini tadi. Ini kita namakan sebagai taktik di dalam melaksanakan dakwah. Jadi untuk itu para pelajar yang dikasihi sekalian, 13 tahun baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pendidikan dakwah ini di Mekah, namun begitu sampai masanya pada tahun yang ke-13 hijrah itu, tahun yang ke-13 kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, maka Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Rasulullah supaya beralih arah ke Madinah, yang mana penduduk Madinah ini sudah tidak sabar lagi menunggu kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kata sebelum Rasulullah berhijrah lagi, mereka telah pun datang kan, bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menuntut ilmu, untuk diri mereka ini bersedia dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui apa? Melalui perjanjian Aqabah yang pertama dan kemudian perjanjian Aqabah yang kedua kan. Jadi di dalam perjanjian itu, di dalam bai'ah mereka ini, mereka berjanji bahawa mereka akan bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat suka dan duka di dalam melaksanakan dakwah ini. Jadi itu yang menyebabkan akhirnya pada tahun yang ke-13 kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda berhijrah ke Madinah, dan kemudiannya bermulalah ini yang kita namakan sebagai fasa yang formal. Kenapa fasa yang formal? Remember ataupun ingat semula bila kita menganalisa 3 perkara ini. Apa dia? Yang pertama sekali, konten ataupun isi kandungan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana konten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat ini dia dah nampak lebih terkhusus. Di sana adanya apa yang kita namakan sebagai ibadah, ada yang dinamakan sebagai muamalah, ada yang dinamakan sebagai siasah, ada yang dinamakan sebagai dakwah, akidah, ada yang dinamakan sebagai syariah, ada yang makna kata ianya meliputi seluruh aspek kehidupan, namun begitu ianya lebih diajarkan secara sistematik. Jadi untuk itu bila kita melihat kepada isi kandungan ataupun konten ianya lebih sistematik, maka sudah bermula
lah era pendidikan formal yang dilaksanakan oleh baginda. Dan yang kedua yang kita analisa adalah dengan melihat kepada metodologi yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sebelum ini metodologi Rasulullah di Mekah bagaimana? Santai tetapi sampai. Maknanya kata Rasulullah tidaklah memfokuskan kepada teknik-teknik tertentu ataupun metodologi-metodologi tertentu di dalam pendidikan baginda. Namun begitu di Mekah, di Madinah nanti kita akan bincangkan beberapa metodologi yang digunakan pakai oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Rasulullah boleh melaksanakan metodologi ini? Kerana telah wujudnya. Perkara yang ketiga, analisa kita yang ketiga, iaitulah sudah mula wujud institusi yang dibangunkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam di dalam nak mentarbiah, mendidik masyarakat Arab yang wujud di Madinah pula. Jadi untuk itu apakah dia institusi dia, nanti kita akan bincangkan bersama-sama. Namun begitu sebagai pembuka katanya, pembuka bicaranya, apabila Rasulullah sampai sahaja ke Madinah setelah baginda berhijrah, antara perkara pertama yang dilaksanakan oleh baginda adalah mendirikan one stop center. Apakah dia one stop center itu? Iaitulah mendirikan masjid. Masjid pertama apa dia? Masjid Quba. Dan kemudian tak lama selepas itu Rasulullah membina masjid yang lebih besar sedikit, iaitulah Masjid An-Nabawi. Baik, dengan mendirikan kedua-dua buah masjid ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat memilih metod yang sesuai untuk disampaikan di stop center ini, di one stop center ini. Dan kemudiannya dengan wujud institusi inilah Rasulullah tahu apa yang nak disampaikan, konten apa yang nak disampaikan pada waktu-waktu yang tertentu. Jadi inilah yang kita namakan sebagai pendidikan yang lebih formal, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan one stop center ini sebagai multi purpose, sebagai tempat untuk ibadah yang khusus, iaitulah contoh solat, khutbah ataupun apa-apa yang related kepadanya, dan juga ibadah-ibadah yang umum seperti apa, seperti perjumpaan, meeting, mesyuarat, majlis kehakiman, ataupun majlis walimah, yang ini nanti kita akan bincangkan bila kita masuk kepada topik ini nanti. Jadi inilah yang kita namakan sebagai fasa yang formal. Walau bagaimanapun tak kisahlah sama ada fasa itu informal ataupun fasa itu formal, selagi mana di sana adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda merupakan rujukan yang utama pada saat ini. Para pelajar yang dikasihi sekalian, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, sama ada fasa formal ataupun fasa informal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan rujukan yang utama. Namun begitu apabila Rasulullah sudah mula berhijrah ke Madinah, dan pada saat hayat baginda membangunkan 9 buah masjid. Jadi agak mustahil baginda nak berada pada 9 buah masjid pada satu-satu masa. Jadi untuk itu para pelajar yang dikasihi sekalian, Rasulullah di zaman baginda lagi telah pun mula melantik beberapa tok guru ataupun beberapa kita panggil disciples dia, mana kata legacy Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang boleh menjadi facilitator kepada para sahabat seandainya para sahabat bertemu dengan apa-apa isu ataupun masalah yang nak diutarakan. Jadi untuk itu kita melihat di sini, selepas kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam, masih lagi sahabat-sahabat ini berfungsi di dalam masyarakat, yang mana mereka ini menjadi tok guru, rujukan utama walaupun selepas kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan suka saya sebagai seorang wanita, saya suka untuk meng-highlightkan ataupun menunjukkan, emphasizekan betapa saat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat darjat wanita ini sehinggakan wanita dianggap sebagai guru yang boleh mengajar kepada kaum muslimin dan juga muslimat. Jadi untuk itu antara tok guru pertama yang dilantik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iaitulah Aisyah binti Abu Bakar dan juga Sayyidatina Hafsah binti Umar, yang mana kedua-dua Sayyidatina kita ini merupakan isteri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka ini adalah rujukan hidup, kerana mereka ini hidup bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tahu apa yang berlaku dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kan apabila ditanyakan oleh para sahabat berkenaan dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jawapan daripada Aisyah terhadap akhlak layanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah sebagaimana yang wujud di dalam Al-Quran. Jadi makna kata kalau sahabat nak tahu bagaimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumah, bukan berada di hadapan sahabat, maka baca Al-Quran, dan itulah dia akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berada di rumah. Jadi dua tok guru yang utama yang kita lihat di sini adalah Aisyah dan juga Hafsah, dan kemudian seterusnya adalah sebab itu kita tak letak apa-apa rujukan di sini, di mana Aisyah dan Hafsah ni mereka ini merupakan pakar rujuk dalam pelbagai bidang. Tanyalah apa sahaja mereka boleh menjawab.
ya, berkenaan dengan apa-apa isu yang related kepada apa-apa perkara yang berbangkit lah. Jadi untuk itu mereka ini expert ke dalam dan di dalam apa sahaja bidang ya yang berkaitan dengan syariah dan juga kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian kita melihat saat ini ya sudah lahir Saidina Ali bin Abi Talib, yang mana beliau juga merupakan orang yang sangat mahir di dalam ilmu tafsir dan juga ilmu faraid. Kenapa ni? Kenapa beliau mahir dalam ilmu tafsir dan ilmu faraid? Kerana saat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah tidak ada lagi ya untuk mentafsirkan mana-mana ayat yang perlukan kepada pentafsiran. Jadi untuk itu Saidina Ali antara rujukan utama di dalam ilmu tafsir dan juga ilmu faraid. Kemudian termasuklah juga ya Abdullah bin Mas'ud ya juga daripada ilmu tafsir dan juga ilmu hadis ya. Mereka ini adalah orang-orang yang mahir ya di dalam memahami Al-Quran. Dan kemudian di sana ada Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal ni kita tahu antara duta yang dihantar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat baginda masih lagi hidup. Ya, jadi untuk itu di tangan Muaz inilah lahirnya ilmu fiqh. Ya, kenapa anak-anak? Sebab fiqh ni tak ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebab masa zaman Rasulullah masih lagi hidup, baginda lah rujukan utama. Ya, jadi fiqh ini adalah buah daripada syariah itu sendiri. Ya, fiqh ini adalah cabang daripada usul yang telah pun wujud di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi untuk itu apa-apa isu yang berbangkit selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun di saat Muaz bin Jabal ini berjauhan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah telah pun mengangkat martabat Muaz ini ya untuk beliau menggunakan ijtihad beliau sendiri ya ketika diajukan apa-apa persoalan ya sebab Muaz bin Jabal ini antara duta yang dihantar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk pergi jauh ya. Muaz bin Jabal dihantar ke mana anak-anak? Dihantar ke Mesir. Yang mana di saat itulah ya apabila berhadapan dengan apa-apa isu dan permasalahan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pun acknowledge ya telah pun memperakukan bahawa Muaz bin Jabal ini boleh mengeluarkan ijtihad beliau sendiri, yang kemudian ijtihad itu dijadikan sebagai suatu fatwa selagi mana ianya tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan kemudian ternyata ya antara ahli tafsir iaitulah Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ni siapa? Iaitulah bayi ya yang merupakan sepupu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri ya, bapa saudara Rasulullah iaitu Abbas ya masih lagi mendapat bayi ya saat Rasulullah dilantik sebagai seorang rasul. Jadi untuk itu dengan segeranya Abbas ini membawa Abdullah iaitu anak andanya ini, Ibnu Abbas ini tadi berjumpa dengan Rasulullah supaya Rasulullah dapat mentahnik. Mentahnik itu apa? Iaitulah meletakkan manisan kan di dalam mulut bayi supaya bayi ini tadi ya mempunyai bahasa yang manis-manis, yang lembut-lembut dan kemudian merupakan orang yang mahir di dalam bidang agama, apatah lagi kalau misalnya didoakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri. Jadi apakah doa baginda terhadap Ibnu Abbas ni? Iaitulah baginda bersabda, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya, jadi dengan doa Rasulullah ini tadi, ya Rasulullah mendoakan Abdullah bin Abbas ni supaya menjadi seorang yang faqih ya di dalam ilmu fiqh ya, dan kemudian mampu untuk mentakwilkan ayat-ayat Al-Quran dengan begitu baik sekali ya. Jadi untuk itu anak-anak kita juga boleh melakukan sunnah yang sama ya, bila ada bayi yang baru dilahirkan. Kalau ada orang meminta untuk kita mentahnikkannya, sebaik-baiknya seaula-aulanya adalah ibu bapanya sendirilah. Jadi kita boleh menggunakan doa yang sama ya. Dan kemudiannya di sana adanya Zaid bin Sabit ya. Zaid bin Sabit ya, bukanlah nama kecil ya di dalam sejarah Islam, di mana Zaid bin Sabit lah ya orang yang telah pun dilantik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bersama dengan baginda saat baginda mengulang-ulang bacaan ya Al-Quran itu. Dan Zaid bin Sabit juga setiap kali ya baginda sallallahu alaihi wasallam ya menerima wahyu, Zaid bin Sabit antara orang yang mula-mula sekali yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkenaan dengan wahyu tersebut. Itu sebabnya tidak terkejutlah kalau Zaid bin Sabit akhirnya dilantik sebagai koordinator yang menyusun semula ya ayat-ayat ataupun surah-surah yang wujud ataupun juzuk-juzuk yang wujud di dalam Al-Quran. Dan kemudian beliau juga adalah orang yang mahir di dalam ilmu qiraat ya, ilmu untuk bagaimana untuk membaca Al-Quran. Ini sebab apa? Sebab beliau lah orang yang paling akrab dia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat penurunan Al-Quran. Jadi inilah di antara barisan fasilitator yang wujud di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, bahkan juga selepas kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam.
Jadi para pelajar yang dikasihi sekalian, daripada apa yang telah pun kita perbincangkan sebelum ini, kita dapat melihat bagaimana kejayaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam memulakan edisi pendidikan ini, walaupun bermula secara informal dan kemudiannya bertukar kepada frasa yang formal. Jadi baginda somehow dapat memperkenalkan 4 perkara yang penting ini. Apa dia? Iaitulah membangunkan institusi pendidikan dan kemudiannya mengajarkan ataupun melaksanakan pendidikan itu dengan pelbagai metodologi. Yang ini nanti kita akan bincangkan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memperkenalkan konten-konten yang sepatutnya yang akan bakal diajar di dalam dunia pendidikan nanti, institusi pendidikan nanti, dan kemudiannya baginda juga menunjukkan contoh bahawa bukanlah baginda, walaupun baginda sebagai rujukan utama, tetapi bukanlah bermaksud baginda satu-satunya one man show yang boleh melaksanakan pendidikan. Bahkan di zaman baginda lagi, baginda telah pun melantik beberapa orang sahabat ridwanullahu anhum yang mana nanti mereka ini merupakan pewaris kepada para nabi. Itu sebabnya lahirlah hadis yang menyebutkan al-ulama warathatul anbiya. Ulama ini, orang-orang alim ini sebagai pewaris para nabi. Jadi untuk itu para pelajar yang dikasihi sekalian, itu kejayaan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian kejayaan itu tidak terhenti begitu sahaja. Selepas kewafatan baginda, kita dapat lihat pencapaian yang dilaksanakan oleh legasi Rasulullah, iaitu para sahabat ridwanullahu anhum. Di antaranya adalah sebagaimana yang dapat kita lihat di dalam paparan kamu ini. Yang pertamanya adalah kejayaan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kita sebut yang paling signifikan, iaitulah antaranya kejayaan beliau mengkodifikasikan Al-Quran. Baiklah, kita tahu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ini, saat beliau naik sebagai khalifah, beliau sangat mempertahankan apa yang telah pun diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya dia, walaupun beliau adalah seorang yang lemah lembut, yang berhemah, tetapi baginda sangat tegas dalam mempertahankan Islam. Itu sebabnya apabila lahirnya golongan murtad selepas kewafatan Rasulullah itu, lahirnya golongan murtad yang diketuai oleh Abdullah bin Sabah dan juga Musailamah Al-Kadzab, yang mengaku dirinya adalah the next Rasul, Rasul yang kemudiannya, maka kita tengok tindakan Sayyidina Abu Bakar sebagai seorang khalifah. Antara yang pertamanya adalah memerangi golongan ahli riddah. Makna kata sebelum nak memerangi itu, beliau telah meminta supaya semua mereka-mereka ini, yang bermuka-muka, golongan munafik ini, golongan ahli riddah ini tadi, untuk bertaubat. Tetapi apabila jawapannya adalah tidak, jawapannya adalah negatif, maka akhirnya kita lihat Sayyidina Abu Bakar bertindak memerangi ahli riddah. Dan setelah usai menyelesaikan masalah tersebut, maka fokus beliau kembali semula kepada dunia pendidikan. Dan antara penghasilan ataupun antara sumbangan yang terbesar yang dilaksanakan oleh Sayyidina Abu Bakar adalah bersetuju untuk mengkodifikasikan Al-Quran. Baik, kenapa saya kata bersetuju? Kerana idea ini sebenarnya adalah idea yang disampaikan ataupun yang dicetuskan oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab, yang juga merupakan antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara 10 orang yang masuk syurga. Jadi untuk itu apabila Sayyidina Umar ini pada permulaannya meminta supaya Sayyidina Abu Bakar ini mengumpulkan Al-Quran ini, Sayyidina Abu Bakar merasa agak takut ataupun agak bimbang, kerana melaksanakan sesuatu yang tidak dilaksanakan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang inilah dia wisdomnya, kerana apa? Supaya tidak ada orang yang menuduh bahawa nanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah yang menulis dan membukukan Al-Quran ini. Sedangkan di zaman baginda, hayat baginda sallallahu alaihi wasallam, baginda hanya membacakan ayat tersebut, dan kemudian majoriti di antara sahabat ini, mereka ini menghafaz Al-Quran, dan ada di antara mereka ini yang secara volunteersnya menuliskan Al-Quran di macam-macam lembaran. Ada yang menuliskan di atas batu, ada yang menuliskan di atas kulit kayu, ada yang menuliskan di atas kulit binatang dan sebagainya. Dan itu menyebabkan mereka ini menyimpan naskah-naskah, bingkisan-bingkisan ayat cinta Allah Subhanahu Wa Taala ini di dalam rumah-rumah mereka sendiri. Jadi apa impak dia? Impak dia adalah Al-Quran itu disimpan di dalam sudut peribadi masing-masing. Namun begitu, apabila saya dah sebutkan tadi berlakunya peperangan ahli riddah, di mana antara impak peperangan ahli riddah ini, ahli yang murtad
murtad ini tadi, iaitulah ramainya para sahabat yang menghafaz Al-Quran ini wafat, dan kemudian setelah mati syahid, dan setelah kewafatan Rasulullah SAW, ramai di antara sahabat ini yang sudah mula kembali kepada kampung halaman, rindu kepada kampung halaman. Kerana apa? Kerana permata jemala mereka ini yang berada di Madinah ini telah pun wafat. Jadi untuk itu mereka kembali semula ke kampung halaman, dan ada di antara sahabat juga yang semakin lama semakin uzur dan mati disebabkan oleh keuzuran mereka. Jadi ini menyebabkan akhirnya Saidina Umar merasakan bahawa kondisi ini adalah kondisi yang tidak baik terhadap Al-Quran itu sendiri. Kerana apa? Kerana sekiranya sahabat ini semua mula hilang, faded, maka akan hilanglah Al-Quran bersama-sama dengan mereka. Kerana apa? Kerana macam saya katakan tadi, ada yang memang menghafaz Al-Quran, ada yang memang menyimpan naskah-naskah Al-Quran ini di dalam simpanan mereka yang tersendiri. Jadi untuk itu anak-anak dikasih sekalian, Saidina Umar akhirnya mencadangkan dan kemudian justify pandangan beliau terhadap keperluan menyimpan Al-Quran ini, mengkodifikasikan Al-Quran, dan kemudiannya akhirnya diterima baik oleh Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Dan siapakah yang lebih layak untuk menyusun semula ayat-ayat Al-Quran ini melainkan seorang sahabat yang bernama Zaid bin Sabit. Kan saya dah sebutkan tadi kan, Zaid bin Sabit ni antara facilitator ataupun tok guru yang dilantik oleh Rasulullah SAW di semasa hayat baginda. Kerana apa? Kerana Zaid bin Sabit adalah antara orang yang mula-mula sekali akan berada bersama dengan Rasulullah SAW setiap kali revelation berlaku ataupun penurunan wahyu berlaku. Jadi untuk itu Zaid bin Sabit ini bukan setakat menghafaz, bahkan juga beliau mampu untuk menyusun semula susunan Al-Quran itu mengikut penurunannya, dan itu yang menyebabkan akhirnya Zaid bin Sabit dilantik sebagai koordinator untuk mengkodifikasikan Al-Quran. Apa maksud kodifikasi Al-Quran di sini? Maksud dia dihimpunkan dan kemudian disusun di dalam sebuah naskah yang teratur. Baik, itu sumbangan Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi ini yang kita namakan sebagai asar. Asar ni maksud dia tinggalan-tinggalan para sahabat ridwanullahu anhum, yang pada asalnya tadi Saidina Abu Bakar ini sangat bimbang melakukan sesuatu yang dianggap sebagai bid'ah. Bid'ah ni apa? Perkara yang diada-adakan yang tidak berlaku di zaman Rasulullah SAW. Tetapi ternyata tindakan beliau ini menyebabkan kita bersyukur jasa beliau itu kita dapat membaca Al-Quran pada hari ini. Itu sebabnya tidak terkejutlah kalau Saidina Abu Bakar juga di antara Ashirin Mubashirin bil Jannah, 10 orang para sahabat yang telah pun dijamin masuk syurga. Jadi itu yang pertamanya. Kemudian bila kita melihat kepada pencapaian Saidina Umar bin Al-Khattab pula, iaitu khalifah yang kedua, antara pencapaian terbesar Saidina Umar ini adalah menisbahkan ataupun melahirkan satu takwim yang baru, takwim yang menggunakan tahun penghijrahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang makna kata sebelum ini kita bergantung kepada kalender miladiah ataupun kalender Masihi yang berbaskan kepada, ada yang mendakwa ianya adalah berbaskan kepada kelahiran Nabi Isa alaihissalam al-Masih, sebab itu dinamakan sebagai kalender Masihi. Namun begitu kita fokuskan kepada pembangunan ataupun development, pembangunan kewujudan kalender ataupun takwim hijrah ini sebenarnya adalah berbaskan kepada saat Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah, dan kemudian mengambil bulan-bulan yang telah pun wujud sebelum kelahiran Rasulullah SAW lagi di kalangan masyarakat Arab, di mana masyarakat Arab ini kelebihannya mereka ini adalah ahli astronomi yang hebat. Yang mana mereka ini tu sebabnya sebelum kelahiran Rasulullah lagi sudah ada bulan Muharram, bulan Safar, Rajab, Sya'ban, bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqaidah, Zulhijjah ini telah pun wujud sebelum kelahiran Rasulullah SAW lagi. Kenapa saya kata sebelum? Sebab melihat semula kepada bilakah Rasulullah SAW lahir? Rasulullah SAW lahir pada 20 April ataupun 12 Rabiul Awal tahun gajah kan. Jadi saat itu bulan-bulan Arab ini telah pun wujud, dan kaedah pengiraan bulan-bulan Arab ini, astronomi mereka ini adalah sangat tepat kerana mereka mengambil kiraan itu adalah daripada kiraan pusingan paksi bulan, pusingan bulan. Jadi untuk itu
12 bulan ini ya akhirnya diambil oleh Saidina Umar bin Al-Khattab untuk dinisbahkan kepada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mula berhijrah. Jadi untuk itu anak-anak yang dikasihi sekalian, akhirnya lahirlah takwim hijrah, yang mana hijrah itu mengambil kira penghijrahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun bulan-bulan itu bulan-bulan yang diambil oleh Saidina Umar dan dinisbahkan ke dalam tahun hijrah. Namun begitu ya, itu tidak bermaksud Islam makna kata Islam tidak mengiktiraf bulan-bulan tersebut, sebab itu sebabnya kalau kita tengok bila agaknya bulan diturunkan perintah untuk kita berpuasa, disebutkan di dalam Al-Quran syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran, kan. Makna kata Allah Subhanahu Wa Taala mengiktiraf astronomi orang Arab ini, walaupun tadi kan masyarakat dia masyarakat kasar, namun begitu ilmu pengetahuannya adalah align dengan apa yang disyariatkan di dalam Islam. Jadi untuk itu Allah Subhanahu Wa Taala mengiktiraf bulan Zulqaidah, bulan Zulhijjah ya, sebagai bulan beribadah ya. Kemudian bulan Ramadan disebutkan di dalam Al-Quran secara directnya ya. Begitu juga misalnya dalam Al-Quran disebutkan bila mereka ini musafir ya, ketika bulan Muharram ya, bulan Safar, bulan Rejab tu, sebabnya bulan-bulan ini walaupun bulan itu dikira sebagai bulan mulia, tapi sebelum itu lagi, sebelum adanya Islam lagi, orang-orang Arab telah pun memuliakan bulan-bulan tersebut. Bulan apa? Bulan Muharram, bulan Rejab, Zulqaidah, Zulhijjah ini sebagai bulan untuk ceasefire ya. Mereka ini tidak berperang pada bulan tersebut ya, menunjukkan kemuliaan bulan-bulan tersebut, dan disebut di dalam Al-Quran kerana saat itu anak-anak yang dikasihi sekalian, orang-orang Arab ini sedang melakukan aktiviti, sama ada aktiviti perniagaan ataupun aktiviti ibadah ya. Itu sebab disebutkan dalam Al-Quran fi syita was saif, kan, ada sebut ya, di musim sejuk dan juga di musim panas, kan. Jadi somehow ya, saya tak mahu fokuskan sebab perbincangan nanti akan jadi panjang. Cuma saya menyebutkan berkenaan dengan betapa dengan kebijaksanaan Saidina Umar bin Al-Khattab ini kita memiliki takwim yang berbaskan kepada penghijrahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu takwim hijrah, yang mana ianya diambil daripada penisbahan bulan-bulan Arab ya kepada tahun penghijrahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu antara jasa beliau yang terbesarlah. Tak dinafikan juga dalam bidang teknikal kejuruteraan yang kita lihat di sana Saidina Umar bin Al-Khattab menghijaukan bumi Mekah dan Madinah ya, dengan memperkenalkan pembinaan terusan ya untuk agriculture ya, sebagaimana yang telah pun dilaksanakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam ya ketika membina Khandaq ya, membina parit ya saat dalam peperangan Khandaq, kan. Baik, seterusnya kita melihat kepada sumbangan Saidina Uthman bin Affan. Antara sumbangan beliau yang terbesar adalah memperbetulkan semula ya penulisan dan juga teknik pembacaan di dalam Al-Quran yang kita namakan sebagai teknik bacaan ataupun teknik penulisan Mushaf Uthmani. Kenapa agaknya? Baik, kita semua telah pun sedia maklum, saat Al-Quran itu dikumpulkan, ada di antara sahabat ini tanpa autoriti telah pun menyalin semula Al-Quran. Baik, macam mana kita nak tahu autentisiti Al-Quran ini? Di sana nanti ya kita akan belajar berkenaan dengan ilmu ulumul Quran. Ya, dengan ilmu ulumul Quran inilah kita akan rasa yakin 100% or maybe 110% bagaimana sebenarnya ya autentisiti Al-Quran itu dijaga daripada saat ianya diturunkan sehinggalah ke zaman kita pada hari ini. Namun begitu, fokus saya adalah memperbetulkan balik bacaan Al-Quran ini. Bukan maksudnya saat Al-Quran itu ditinggalkan oleh Rasulullah bacaan dia tak betul. Tak, jangan salah faham. Saat apabila Al-Quran itu telah pun dikodifikasikan ya oleh Saidina Abu Bakar ini tadi ya, dalam simpanan Hafsah ya, yang merupakan salah seorang isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitulah anak kepada Saidina Umar ini tadi, maka ada sahabat yang meminjam ya naskah-naskah tersebut untuk disalin semula, dan kemudian apabila mereka ini kembali semula ke kampung halaman mereka, mereka membacakan Al-Quran itu ya dengan logat-logat mereka yang tersendiri. Ini menyebabkan berlakulah ya bacaan Al-Quran itu bersilang dialog, maknanya dia ada yang dengan dialek masing-masing ya. Dan perkara itu apabila sampai ke pengetahuan khalifah yang ketiga saat itu, iaitulah Khalifah Uthman bin Affan, maka itu sebabnya akhirnya Khalifah Uthman bin Affan ini memerintahkan supaya semua naskah-naskah yang telah dituliskan tanpa autoriti itu dikumpulkan semula, dan kemudian hanya naskah yang asal sahaja
ditulis semula, disalin semula oleh Zaid bin Thabit di dalam 6 naskah yang kemudiannya dihantar kepada bandar-bandar besar yang menjadi rujukan utama. Manakala naskah-naskah yang dituliskan tanpa autoriti ini tadi akhirnya dikumpulkan dan dilupuskan. Dilupuskan oleh Saidina Osman bin Affan untuk memastikan Al-Quran ini kekal authenticity-nya, kekal dia punya originality dia. Dan sebenarnya anak-anak kita tak terkejut berkenaan dengan apa yang berlaku ini. Kerana apa? Kerana Saidina Osman dan penghafaz Al-Quran, penulis Al-Quran, penyalin Al-Quran secara autentik ini tadilah yang telah pun dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam Al-Quran itu disebutkan Allah Subhanahu Wa Taala akan menyediakan tentera dia untuk memelihara Al-Quran. Dalam Al-Quran disebutkan ayat Al-Quran ini, Bismillahirrahmanirrahim, inna nahnu anzalnahu wa inna lahu lahafizun. Betulkan saya bacaan saya lah kalau saya ada membuat kesilapan. Makna kata nak tunjukkan di sini kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang akan menjamin, kami akan menjaganya sehingga ke akhir zaman, sehinggalah apabila sampai kepada the day of judgment, apabila Al-Quran itu diangkat semula oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma apa yang saya nak highlightkan di sini adalah tentera Allah Subhanahu Wa Taala ini dalam bentuk yang mungkin nampak, mungkin tak nampak. Yang nampak ini adalah mereka-mereka yang mengkodifikasikan Al-Quran, menyusun semula Al-Quran, menulis, menyalin semula Al-Quran secara autentiknya, secara berautoritinya. Dan di sana ada juga penghafaz-penghafaz Al-Quran yang sehingga ke hari ini kita ada plus tahfiz di tempat kita sendiri, yang mana mereka-mereka inilah tentera-tentera Allah Subhanahu Wa Taala yang akan memelihara Al-Quran sehinggalah ke akhir hayat, sehinggalah ke akhir zaman. Inilah inilah antara jasa terbesar yang dilaksanakan oleh Saidina Osman, di mana baginda beliau memerintahkan supaya Al-Quran ini disalin semula ke dalam 6 naskah yang autentik, yang kemudiannya 6 naskah ini akhirnya menjadi rujukan utama ataupun salinan utama. Dia disimpan di Mekah, Madinah, Kufah, Basrah, Damsyik, dan juga satu lagi di mana Basrah, Kufah, dan betulkan saya satu lagi bandar, kalau mungkin di Baghdad lah tapi kalau saya tersilap maafkan saya jadi tak apa, nanti kita akan rujuk semula jadi dihantar kepada 6 buah bandar besar ini untuk menjadi rujukan utama. Seandainya berlaku semula penyalinan Al-Quran, maka rujuklah Al-Quran yang autentik ini tadi, autentik dan authorized jadi itu antara jasa daripada Saidina Osman bin Affan, dan akhir sekali jasa daripada Saidina Ali bin Abi Talib, iaitulah apabila beliau inspirasi daripada Mashaf Osmani ini tadi, apabila Saidina Osman memperbetulkan semula bacaan Al-Quran yang telah dibaca dengan logat-logat dialek-dialek tertentu ini tadi dan akhirnya diperkukuhkan lagi apabila Sayyidina Ali karamallahu wajhah memperbetulkan semula bahasa Arab ini supaya bahasa Arab ini kekal pure. Bukan maksud dia bahasa Arab sebelum tu tak pure, jangan salah faham, tapi di sana sudah pastilah apabila bahasa itu dinamis akan berlakulah kemasukan bahasa-bahasa ataupun lahjah-lahjah logat-logat daripada luar ini. Maka untuk itu, bagi memastikan bahasa Arab ini kekal pure maka untuk itu lahirlah ilmu nahwu dan sarf yang mana kalau bahasa Inggerisnya akan ada ilmu grammar jadi nahwu dan sarf inilah menjaga bahasa Arab supaya bahasa Arab itu kekal pure dan autentik mempunyai undang-undang bahasanya sendiri dan dijaga oleh mereka-mereka yang memang mahir dan pakar di dalam bahasa Arab. Jadi diinspirasi daripada mana tu? Inspirasi daripada kehebatan Al-Quran itu sendiri sebagai mukjizat yang akan dipelihara sehingga ke akhir zaman. Baiklah para pelajar yang dikasihi sekalian, ini kita sampai kepada metod pendidikan zaman awal Islam. Inilah yang diperkenalkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam ketika baginda memperkenalkan pendidikan yang formal di Madinah. Baiklah, antara metod yang dilaksanakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, yang pertamanya metod yang kita namakan sebagai halaqah. Apa itu halaqah? Metod separabulatan. Maknanya dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam jumlah pelajar-pelajar yang mungkin sedikit dalam 20 ke 25 orang pelajar, Rasulullah gemar pelajar-pelajar itu duduk dalam beberapa barisan tetapi dalam bentuk semi circle.
ataupun semi bulatan. Ya, kenapa agaknya? Supaya ya pelajar-pelajar ini tadi bila mereka ini duduk, mereka ini boleh duduk dalam keadaan bersilang-silang dan tidak ada di antara pelajar-pelajar ini yang terhalang daripada melihat wajah tok guru mereka ini ataupun muka tok guru mereka, dan tok guru mereka juga dapat guru mereka juga dapat melihat ya pelajar-pelajar mereka ini tanpa ada sebarang halangan. Ya, jadi itu yang menyebabkan kalau misalnya katakanlah ya sebagai contohnya gurunya mengajarkan berkenaan persoalan tayamum ataupun solat sebagai contohnya, ya, jadi pelajar-pelajar ini dapat melihat ya pengajaran guru ini secara jelas. Ini dalam jumlah pelajar yang sedikit, maknanya kata dalam bentuk tutorial, ya, jumlah pelajar itu mungkin dalam 10, ya, 15, 20 ataupun 25 orang. Namun begitu, apabila pelajar itu ya berjumlah lebih daripada 25 dan ke atas, ya, ataupun kita anggap 30 orang, ya, apabila pelajar itu dalam bentuk yang ramai, maka Rasulullah SAW akan melaksanakan metod yang kita namakan sebagai al-muhadarah. Ya, jadi muhadarah ni apa? Metod dalam bentuk ceramah umum. Ya, dalam bahasa mudahnya hari ini kita melaksanakan mass lecture. Ya, jadi mass lecture ni maksud dia metod yang membolehkan guru ini menyampaikan ilmu itu secara berulang-ulang. Kerana apa? Kerana pelajar-pelajar itu nanti dapat mengingati semula apa yang telah pun mereka belajar pada mungkin minggu yang lepas ataupun sesi yang lalu. Kenapa? Sebab kalau dalam metod halaqah, ya, pelajar-pelajar ini mendapat fokus yang lebih, ya, jadi mereka ini mungkin boleh menyalin soalan, boleh bertanya soalan dan sebagainya. Tetapi dalam metod ceramah ini ataupun muhadarah ini disebabkan oleh jumlah pelajar yang ramai, ya, jadi guru selalunya ataupun tok guru dia selalu akan mengulang-ulang ya apa yang diajarkan. Macam kalau saya mengajarlah, saya gemar buat macam quick recap apa yang telah pun kita belajar pada sesi yang lalu sebelum kita masuk semula kepada sesi yang baru. Contohlah, ya, jadi ini kita namakan sebagai metod ceramah. Dan seterusnya dalam metod ceramah ini, dalam metod muhadarah ni, bila pelajar itu terlalu ramai, definitely di sana ada pelajar-pelajar yang distracted. Distracted ni kadang-kadang sama ada mereka ini terlalu mengantuk, ya, terlelap, ya, ataupun distracted disebabkan oleh bila jumlah ramai, adalah yang berbual, ya, ataupun bertanyakan soalan, create communication di belakang-belakang sana, kan. Ya, samalah dalam konteks kita belajar sekarang ini pun, kadang-kadang bila kita sedang fokus tiba-tiba telefon berbunyi, ya, ataupun ada mesej masuk dan kita distracted, kan. Jadi untuk itu sekiranya pelajar-pelajar ini termiss ataupun terlepas pandang apa-apa maklumat, maka di sana mereka akan masuk kepada metod yang seterusnya, metod yang kita namakan sebagai al-muzakarah ataupun metod yang kita namakan sebagai diskusi. Jadi selalunya kalau misalnya Rasulullah SAW mengajar, ya, ada selepas usai kelas pengajaran, usai muhadarah, akan adalah ya seorang dua ataupun ramai, ya, di kalangan sahabat yang masih lagi stay untuk mendengarkan lagi, ya, pengajaran daripada Rasulullah SAW. Maka untuk itu di saat ini mereka ini akan mula bertanyakan soalan apa yang mereka tak faham. Jadi berlakulah muzakarah ataupun diskusi. Ya, bahkan diskusi ini kita boleh anggap sebagai satu kaedah yang kita guna pakai pada hari ini, yang kita namakan sebagai LDK ataupun latihan dalam kumpulan, ya, yang mana apabila diskusi ini berlaku, ya, usually kita tak discuss balik apa yang telah pun kita pelajari, tapi kita akan diskusikan apa yang kita tak faham. Ya, jadi di saat inilah, ya, kalau kamu masih ingat lagi, ada beberapa orang sahabat yang dilantik oleh Rasulullah SAW sebagai facilitator. Jadi kalau Rasulullah tak dapat nak sepenuhnya memberikan maklumat, maka mereka ini akan dibantu oleh facilitator yang telah pun dilantik oleh Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi metod ini yang kita namakan sebagai metod muzakarah. Baik, tak cukup dengan itu, ya, kita dah ada metod halaqah tadi, ya, semicircle, ya, dalam jumlah yang sedikit. Kita dah ada metod muhadarah dalam jumlah mass lecture, pelajar yang ramai ini tadi. Dan kemudian dalam pelajar yang ramai ini tadi, mungkin ada yang tak faham, dikecilkan lagi semula, ya, dalam bentuk latihan dalam kumpulan ataupun kita namakan sebagai muzakarah, kan, ya, mana kata perbincangan ataupun mungkin ada debate, ya, tak berpuas hati dengan fakta-fakta yang disampaikan oleh sama ada Rasulullah ataupun para sahabat sendiri, ya, maka untuk itu akan berlakulah metod diskusi tadi ni. Dan ada juga di antara sahabat ini yang mungkin tak berkesempatan untuk menghadiri sama ada halaqah ataupun muhadarah ataupun muzakarah kerana mereka ini tinggal jauh. Jadi untuk itu mereka ini akan menghantar surat. Metod ini kita namakan sebagai metod al-murasilah, ya, at-ta'lim bil murasilah. Maknanya kata mereka ini belajar secara utusan, sama ada mereka menghantar surat ataupun mereka menghantar wakil untuk belajar. Ya, maknanya kata bila hantar wakil tu maknanya dia
nanti wakil ini nanti bila mereka ini kembali semula ke kampung halaman, mereka ini akan decentralisekan ataupun mereka akan disseminate ya maklumat-maklumat yang telah pun disampaikan daripada yang mereka dapat daripada tok guru tadi ya. Jadi mungkin juga itu satu kaedah, dan mungkin juga murasilah ini kepada pelajar yang malu bertanya. Baik, ada pelajar-pelajar ni kadang-kadang ya mereka ini bimbang dengan pandangan orang lain, takut orang lain skeptikal terhadap apa yang mereka nak tanyakan ataupun apa yang mereka nak suarakan ataupun isu yang mereka timbulkan ya. Jadi untuk itu, jika mereka ini merasa segan, mereka akan menuliskan ya surat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun mereka akan menuliskan nota ya kepada para sahabat untuk dijawab oleh para sahabat. Jadi ini kita namakan sebagai metod pengajian jarak jauh ya. Jadi bukan sekarang ini saja ya kita ada PJJ ya, pengajian jarak jauh, ataupun hari ini kita dah ada elektronik kan, kita dah ada internet kan, maka kita namakan sebagai EPJJ. Bukan kita sahaja yang ada EPJJ ataupun PJJ, tetapi zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi ternyata pendidikan yang ditunjukkan oleh Rasulullah ini berlaku secara sistematik. Tak nak face to face, boleh hantar secara utusan ataupun boleh hantar secara lembaran ya. Dan kemudiannya tak dinafikan di zaman Rasulullah lagi sudah ada metod yang kita namakan sebagai metod rehlah ya, rehlah ilmu ya ataupun rehlah ilmiah ya, yang mana sama ada pelajar-pelajar ni berbondong-bondong ya, membuat rombongan ya, datang ke rumah tok guru mereka, ataupun tok guru ini akan membawa mereka untuk berjalan-jalan ya ke tempat-tempat tertentu untuk melihat sambil-sambil memberikan pendidikan. Baik, contoh paling jelas sekali dapat dilihat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bersama dengan sahabat. Baik, riwayat ini ya, hadis ini ada banyak riwayatnya. Ada yang mengatakan bahawa ada hadiah yang diberikan oleh wanita Yahudi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa seekor kambing yang telah pun mati ya. Jadi ianya tidak dapat dimanfaatkan untuk makan ya. Jadi kemudian Rasulullah bertanya, yang haram itu makan, kenapa tak ambil kulit dia ya. So itu dalam satu riwayat. Tapi dalam satu riwayat yang lain pula ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan beberapa orang sahabat. Saya nak tunjuk metod rehlah ilmiah ni ya. Jadi bila Rasulullah bersama dengan para sahabat ini riwayat lain ya. Jadi Rasulullah pass by ya, sampai kepada satu pasar lah ya, di mana di sana ada di pasar itu, dekat tempat bahagian buangan itu, Rasulullah dapat melihat ada seekor bangkai juga kambing yang telah pun terdampar di situ. Nah, jadi kemudian Rasulullah bertanya, kambing siapakah itu? Ya, maka para sahabat kata, nak buat apa ya Rasulullah, buat apa kita nak cara berkenaan dengan kambing itu, kenapa kita nak bertanyakan tentang kambing itu, sebab kambing itu telah pun menjadi satu bangkai. Maka untuk itu Rasulullah menyebutkan ya, yang haram itu adalah memakannya. Ya, maknanya kata selebih daripada itu ya, walaupun dia bangkai, maka kita akan ada satu proses. Ya, ini yang diajarkan oleh Rasulullah nanti ni ya, iaitulah proses yang kita namakan sebagai proses samak. Ya, kita akan bersihkan kulit binatang tersebut ya, dengan wangi-wangian, dengan kapur barus ke, dengan whatever it is yang ada pada zaman tersebut untuk kita mengguna pakai kulit tersebut. Jadi ini yang berlaku secara metod rehlah ilmiah. Sambil berjalan, sambil para sahabat ini menuntut ilmu daripada Rasulullah. Jadi fahamlah para sahabat bahawa kalau dalam keadaan bangkai itu binatang yang halal, asalnya halal dimakan, tetapi sudah pun mati menjadi satu bangkai. Yang haram itu adalah memakan dagingnya, tetapi lain daripada itu. Dia punya tanduk dia, horn dia, kulit dia, bulu dia masih boleh lagi dimanfaatkan, dengan syarat ianya mesti melalui proses samak, proses untuk membersihkan, ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil sebagai proses tanning ya. Jadi inilah antara bentuk pendidikan yang dilaksanakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam di saat zaman awal Islam ya. Jadi interestingnya hari ini kita melaksanakannya, tapi kita tak tahu pun rupanya apa yang kita laksanakan di dalam dunia pendidikan kita pada hari ini telah pun diinspirasikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang lalu. Baiklah para pelajar yang dikasihi sekalian ya, di antara ciri-ciri lain ya yang kita anggap, yang kita boleh analisakan sebagai sebahagian daripada pendidikan formal di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan Rasulullah memperkenalkan ya kewujudan institusi pendidikan di zaman baginda ya. Jadi itu sebabnya ya apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah sahaja ke Madinah, di antara perkara pertama yang dilaksanakan oleh baginda adalah membangunkan one stop center ya, iaitulah yang kita kenali sebagai masjid
Ini dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Malaysia kita panggil sebagai masjid, tempat untuk orang bersujud. Sedangkan sebenarnya di dalam bahasa Arab, masjid ini tak dikenali sebagai masjid, dikenali sebagai al-jami'. Jami' ni apa? Iaitulah tempat orang berkumpul. Namun begitu, because kita sekarang ni sedang mempelajari di dalam bahasa Malaysia, jadi kita gunakanlah terminologi yang familiar kepada kita, iaitulah masjid. Jadi bila Rasulullah mendirikan masjid ini dia bukan hanya berfungsi sebagai tempat untuk bersujud. Ya, sebab saya sebutkan tadi ianya sebagai suatu jami' kan. Jami' ni tempat untuk berkumpul bagi kegunaan seluruh umat Islam, sama ada untuk ibadah umum ataupun ibadah khusus. Ibadah umum ni tadi apa? Iaitulah macam contoh pengurusan hal ehwal negara dan politik, pusat penghakiman bagi kes-kes jenayah minor dan juga tuntutan-tuntutan kecil. Baik, kenapa jenayah minor? Jenayah minor adalah jenayah yang tidak melibatkan maruah dan juga keturunan. Jadi untuk itu ianya boleh dibincangkan di peringkat umum untuk mengambil pengajaran daripadanya, tetapi untuk jenayah-jenayah major yang khususnya melibatkan muruah, maruah dan juga nasab adalah keturunan, maka selalunya ianya dilakukan, perbicaraannya dilakukan di dalam keadaan yang sedikit tertutup. Baik, apa wisdom dia? Tak apa, insya-Allah nanti kita akan bincangkan apabila kita sampai kepada topik-topik tersebut. Dan inilah yang kita namakan sebagai ibadah umum. Apa lagi? Pusat kemasyarakatan berkaitan sambutan keraian, perkahwinan, kesukanan. Maknanya di zaman Rasulullah lagi pusat perhimpunan ini telah pun diwujudkan oleh baginda atas tujuan untuk kegunaan komuniti, untuk komuniti ini berkumpul dan melaksanakan aktiviti secara berjemaah, dan antara ibadah khusus yang dilaksanakan di sini adalah sudah pastilah menuntut ilmu dan juga menunaikan solat lah, sama ada solat Jumaat ke, solat jemaah ke, ataupun menuntut ilmu yang secara khusus ke, maka inilah tujuan kewujudan masjid. Selain daripada masjid, adanya sufah. Baiklah, pembangunan sufah ini adalah sesuatu yang sangat diperlukan saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memaksimalkan penggunaan masjid ini. Kenapa sebab apabila masjid ini 9 buah masjid apabila semua dilaksanakan majlis ilmu, maka masjid ini akhirnya menyebabkan keadaan yang sedikit overcrowd, makna kata overflow dengan followers, dengan pelajar-pelajar yang ingin menuntut ilmu daripada sama ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri ataupun daripada sahabat-sahabat yang dilantik sebagai tok-tok guru ini tadi, ataupun dalam bahasa mudahnya mursyid. Jadi apabila terlalu ramai jemaah yang datang, yang hadir sama ada secara individu ataupun membawa keluarga, membawa wanita-wanita mereka, membawa anak-anak kecil mereka, jadi ini menyebabkan keadaan di dalam masjid itu tidak boleh nak difokuskan hanya kepada majlis ilmu. Lalu untuk itu sebagai suatu solusi ataupun penyelesaiannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangunkan as-sufah. So as-sufah ni apa? As-sufah ini adalah satu lagi bangunan yang attached to the mosque, attached to the masjid. Makna kata bangunan itu tidak terpisah jauh daripada masjid. Kalau kita boleh tengok pada hari ini, mungkin macam dekat kawasan-kawasan di luar masjid tu kan, dia ada tempat untuk orang berehat-rehat, berhimpun, makan-makan, ataupun tempat-tempat untuk orang kata apa, dewan tambahan bagi wanita, kanak-kanak untuk berada di sana. Jadi itulah as-sufah. Yang mana as-sufah ini satu ketika dahulu bukan setakat berfungsi untuk educate anak-anak kecil ataupun wanita-wanita ataupun orang-orang yang baru nak berkecimpung dengan ilmu pengetahuan ini duduk, bahkan sufah juga berfungsi sebagai tempat perlindungan. Perlindungan siapa ni? Perlindungan golongan-golongan gelandangan ataupun golongan-golongan musafir yang tidak mendapat tempat untuk berteduh, untuk bermalam, ataupun golongan-golongan wanita. Ni nak tunjuk ni satu ketika dahulu dianaktirikan oleh orang-orang Arab. Satu ketika dahulu wanita-wanita seandainya mereka ini kematian suami ataupun mereka ini diceraikan, ceraikan hidup sebagai contohnya, maka apa berlaku adalah tindakan daripada keluarga, sama ada sebelah suami ataupun keluarga mertuanya, mereka akan menghalau keluar wanita tersebut immediately. Inilah yang interestingnya berkenaan dengan Islam, bagaimana Islam mendidik kita supaya menghormati wanita yang mungkin pernah menjadi teman hidup kita, mungkin pernah menjadi ibu kepada anak-anak kita, mungkin pernah menjadi saudara kita, walaupun saudara in-laws lah, saudara secara mertua ataupun perkahwinan. Namun begitu apabila terputus perkahwinan, tanggungjawab itu masih lagi terpikul di atas bahu keluarga mertua. Katakanlah seorang wanita itu kematian suami dia, maka selama 4 bulan 10 hari itu wanita itu masih lagi sepatut dalam pemeliharaan keluarga mertua sehinggalah dia stabilize,
ya, sehinggalah dia boleh kembali semula kepada keluarga dia, ya, keluarga asal dia lah, ya, keluarga belah wanita. Dan samalah juga konsep dia apabila seorang wanita itu diceraikan, dia tak boleh immediately, ya, diminta untuk meninggalkan rumah suami dia, bahkan dia masih lagi dalam tempoh iddah, ya. Betulkan saya kalau saya salah, ya, tempoh iddah dia hampir samalah dengan tempoh wanita yang kematian suami tadi, ia lebih kurang dalam 4 bulan, ya, 10 hari. Ya, yang mana betulkan saya kalau saya salah, ya, namun begitu cuma saya nak tunjukkan statement berkenaan dengan iddah ini tadi, ya. Jadi iddah, tempoh iddah ini ada di mana wanita itu tidak sepatutnya dihalau keluar daripada rumah, bahkan adanya tempoh iddah itu supaya pihak keluarga lelaki ini sama ada berihsan, ya, menjaga wanita tersebut dalam tempoh iddah tersebut. Jadi kembali semula kepada kisah Sufah ini tadi, sebelum datangnya hukum berkenaan dengan wanita yang meninggal suami ataupun yang diceraikan ini mempunyai iddah, sebelum itu orang-orang Arab tradisinya adalah immediately selepas wanita ini kematian suami ataupun diceraikan, mereka ini akan dihalau keluar daripada rumah. Ya, jadi itu menyebabkan wanita-wanita ini mendapatkan perlindungan di As-Sufah. Jadi tujuan Sufah ini dibangunkan, ya, anak-anak yang dikasihi sekalian, bukan hanya sebagai alternatif ataupun sokongan kepada masjid, bahkan juga, ya, sebagai tempat untuk pengajian, ya, dah sebutkan tadi kan, pengajian al-ibtidaiyah, pengajian untuk peringkat elementary, ya, untuk kanak-kanak dan wanita-wanita ataupun lelaki-lelaki, ya, remaja-remaja yang baru untuk menuntut ilmu. Ianya juga sebagai tempat perlindungan wanita-wanita yang dihalau keluar daripada rumah mereka saat zaman-zaman jahiliah sebelum datangnya hukum iddah. Ya, begitu juga mereka tempat Sufah ini juga tempat untuk golongan bermusafir untuk bermalam jika mereka ini tidak mendapat tempat untuk menginap, dan juga golongan-golongan gelandangan jika mereka ini memerlukan perlindungan. Jadi besarnya fungsi Sufah ini, semoga pada hari ini kita dapat masih lagi melestarikan ataupun memperkasakan fungsi Sufah ini. Cuma ironiknya pada hari ini, ya, masjid-masjid kita ni dihias indah tetapi selalunya dikunci atas faktor-faktor keselamatan. Tak tahu faktor keselamatan apa sebenarnya, keselamatan barang lah kot, ya, sebab dibimbangi ada barang-barang mewah yang ada di dalam masjid itu akan hilang, ya. Tapi sebenarnya itu jugalah yang akan menghilangkan fungsi masjid, ya. Bukan kita tak boleh mengindahkan masjid ataupun tempat solat kita ni, ya, tetapi bila barang-barang yang diletakkan di situ terlalu mewah, itu menyebabkan masjid dan As-Sufah ini hilang fungsi, ya, hilang fungsi sebagaimana yang berfungsinya kedua-dua institusi ini di zaman Rasulullah SAW. Itu sesuatu yang kita kena kaji semula lah, ya, tepuk dada kaji semula. Baik, dan kemudiannya selepas kewafatan Rasulullah SAW, ya, maka Masjid Sufah ini terus berfungsi dan kemudian ditambah baik lagi oleh para sahabat apabila para sahabat memperkenalkan maktab dan kutab. Baik, apa itu maktab, apa itu kutab? Maktab ini sebenarnya, baik, tadi kan kita dah sebut di As-Sufah ini, ya, berlakunya pembelajaran elementary ataupun pembelajaran untuk beginners, ya, pembelajaran untuk ibtidaiyah, orang yang nak mula-mula belajarkan. Jadi untuk itu, bagi mengelakkan, ya, masjid dan Sufah ini overcrowd dan terlalu bising, ya, apatah lagi masuk di zaman Khulafaur Rasyidin ini, umat Islam bukan hanya daripada tanah Arab, ya, umat Islam datang daripada pelbagai daerah, pelbagai wilayah, datang daripada wilayah-wilayah Balkan, mungkin juga daripada Eropah, mungkin juga daripada Asia, mungkin juga daripada benua-benua yang kita sendiri pun tak pernah dengar saat itu, kan. Jadi mereka ini datang mendengar Islam, mereka nak menuntut ilmu. Jadi untuk itu para pelajar yang dikasihi sekalian, apa yang dilaksanakan oleh para sahabat adalah membangunkan institusi seterusnya. Kelompok-kelompok yang baru nak belajar ni, mereka akan letakkan di sebuah institusi ataupun sekolah yang kita namakan sebagai maktab. Baik, di sini again ni kita salah guna terminologi. Di Malaysia ni kita guna maktab ni untuk institusi pengajian tinggi, kan, tetapi ternyata maktab ni sebenarnya adalah untuk kelas-kelas asas, ya, kelas-kelas ibtidaiyah, ya, kelas-kelas untuk baru nak mula belajar, ya, mengenali membaca, menulis dan mengira, ya, dan juga mungkin belajar asas-asas kepada fardu ain dan juga fardu kifayah. Dan kemudian seandainya pelajar-pelajar ini tidak dapat menguasai, ya, bidang-bidang ini, maka diperkenalkan lagi selepas maktab ni, ya, kalau mereka ini katakanlah jumlah mereka ni terlampau ramai di maktab, kan, jadi ada pelajar-pelajar yang slow learner ataupun late bloomer ini, ya, mereka ini akan di-offer pula untuk mempelajari, menambah lagi, ya, pemahaman mereka ini di kutab. Kutab ni apa? Kutab ini adalah rumah-rumah guru yang sedia membuka pintu mereka ini untuk mana-mana pelajar yang late bloomer ataupun slow learner ini untuk
menyambung pengajian mereka, untuk sambung belajar, untuk menambah lagi kefahaman mereka. Jadi ini konsep apa ni? Konsep tuition ya. Yang mana konsep tuition inilah konsep tuition yang betul, di mana tujuan tuition adalah untuk mengajar pelajar-pelajar yang tidak memahami konteks pembelajaran. Tetapi tuition kita yang ada pada hari ini sudah lari daripada konsep asas tuition itu sendiri. Tuition kita pada hari ini lebih nak melahirkan pelajar-pelajar yang cemerlangkan skor A dan sebagainya. Sedangkan daripada permulaan Islam lagi sudah pun diperkenalkan kelas-kelas tutorial ataupun kelas tuition one to one ni, face to face ni, tujuannya adalah untuk mengajarkan pelajar-pelajar ini mana-mana yang apa yang mereka tidak memahami. Jadi ni berlaku di zaman sahabat Ridwanullahu anhum, dan kemudiannya disambung lagi oleh para sahabat dengan memperkenalkan al-majalis. Jadi al-majalis ini sebenarnya adalah perkataan yang plural daripada singular dia, perkataan satu dia, perkataan tunggalnya adalah majlis. Jadi majlis ini merupakan pembelajaran yang lebih advance. Baik, tadi kita ada di zaman Rasulullah adanya masjid dan sufah ya. Maknanya kata di situ tidak ada perbezaan yang ketara di antara pelajar-pelajar dia, melainkan di masjid itu mungkin pembelajaran yang lebih formal ya, manakala sufah pula pembelajaran untuk pelajar-pelajar yang baru nak mempelajari supaya tak overcrowd sangat ya, supaya tidak berlaku cacar marba di dalam pengajian di masjid. Dan kemudian diperkenalkan oleh para sahabat ambil ya pendidikan yang asas ini tadi, ibtidaiyah, elementary or basic ini tadi, diajarkan di maktab dan juga di kutab. Dan kemudian di masjid itu, apakah masjid itu sudah hilang fungsi? Tak. Di masjid pula ya, para sahabat memperkenalkan satu bentuk pengajian ataupun program yang dinamakan sebagai majalis, di mana di sinilah para pelajar diajarkan ya kursus-kursus yang lebih advance ataupun kursus-kursus yang bentuknya pengajian yang lebih tinggi ya. Maknanya kata di masjid itu pembelajaran biasa itu ada berlaku, tetapi untuk pelajar-pelajar yang lebih advance, mereka ini akan diberikan masa ataupun tumpuan yang lebih pada waktu-waktu yang tertentu, di mana setiap masjid itu mereka akan mempelajari ataupun melaksanakan pengajian secara alternatif ya. Maknanya kata mungkin masjid A pada hari yang pertama mereka akan mengajarkan majlis A. Apa dia majlis A? Contohlah ya, majlis al-ilm sebagai contohnya ya. Masjid yang kedua pula, masjid B pula akan melaksanakan majlis al-hukmu ya. Kemudian masjid yang seterusnya akan melaksanakan majlis at-tadris wal fatawa, dan kemudiannya dialternatekan pengajian itu. Maknanya dia masjid A pula mungkin akan mengajarkan majlis al-hukmu pada hari yang seterusnya ya. Masjid B pula akan mengajarkan majlis tadris wal fatawa pada hari seterusnya, dan majlis al-ilm mungkin diajarkan pada masjid C ya pada hari yang seterusnya. Jadi bila berlaku alternation ini tadi para pelajar, apa impak dia? Maka lahirlah ulama yang bukan setakat menguasai satu-satu bidang, bahkan boleh menguasai tiga-tiga bidang sekaligus. So apakah dia bidang pengajian tinggi ini ya? Inilah dia tiga bidang kemahiran, di mana majlis al-ilmu adalah sesi perbincangan berkenaan dengan perkara yang berkaitan dengan sains dan sedikit teknologi. Kalaulah adalah teknologi saat itu, apakah dia perkara-perkara yang berkaitan dengan sains ya, iaitulah tib an-nabawi ya, makna kata medication dalam bentuk nabawi ya. Makna kata mereka ini kaji apa kaedah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam membuat medication ataupun dalam merawat para sahabat, dan mereka juga mengkaji ilmu-ilmu saintifik dan juga perubatan. Contoh misalnya mereka ini bercakap berkenaan dengan pharmaceutical ya, ubat-ubatan. Mereka belajar berkenaan dengan botanical botanis lah ya. Mereka bercakap berkenaan tumbuh-tumbuhan ya, penawar, ubat, racun ya, vaksin dan sebagainya. Jadi ini berlaku ketika berlakunya sesi majlis al-ilm. Jadi menarik kan? Itu pada masjid, katakan masjid A pada hari Isnin buat majlis al-ilm. Manakala masjid B pula pada hari Isnin melaksanakan majlis al-hukmu. Majlis al-hukmu adalah untuk siapa? Iaitulah untuk mereka yang berminat berkenaan dengan kenegaraan, politik, administration, ya, management, ya, pengurusan dan sebagainya. Jadi di sana juga dilaksanakan majlis mock trials bagi mereka yang nak berkecimpung dalam bidang al-qudat, ya, nak menjadi qadi, nak menjadi magistrate, nak menjadi peguam. Peguam ada ke ustazah masa tu? Ya, jadi
Ini bergantung kepada saat itulah ya. Kalau misalnya dah ada Al-Hakim ya, Al-Hakim ni sebenarnya tujuan dia adalah dia lebih kurang macam magistrate dan juga lawyer lah ya. Kalau dah ada zaman itu mungkin akan berlakulah sesi itu di Masjid B pada hari tersebut, pada hari Isnin contoh. Kemudian Masjid C pula mereka akan melaksanakan majlis tadris wal fatawa. Itu contoh. Yang mana sesi ini memang sesi bertujuan untuk membincangkan berkenaan dengan perkara berkaitan dengan ad-din, agama, syariah ya. Syariah ni maksud dia perundangan dan segala yang melibatkan perundangan dalam Islam, dan juga majlis fatwa. Fatwa ni maknanya kata hasil daripada perbincangan ataupun hasil daripada muzakarah ya. Jadi ini yang menyebabkan bila masjid-masjid ini sangat aktif ya melaksanakan sesi ini secara alternate. Baik, macam saya kata tadi, the next day ya, hari Selasa Masjid A buat aktiviti lain pula ya, majlis al-hukmu ke ya, al-ilmu ke ataupun al-fatawa ke. Jadi ini menyebabkan ya umat Islam mereka ini mahir dalam pelbagai bidang. Bukannya mereka ini dipisah-pisahkan ilmu mereka, tetapi sebaliknya mereka ini mempunyai pilihan ya untuk mereka ini konsentrate di dalam bidang-bidang yang tertentu. Ini yang menyebabkan berlakulah percambahan ilmu ya, bukan setakat ilmu yang hanya berkaitan dengan urusan akhirat, ukhrawi, bahkan juga ilmu yang berkaitan dengan urusan duniawi. Ya, jadi untuk itu inilah antara jasa para sahabat radhiyallahu anhum ya, yang mana dengan jasa mereka inilah maka lahirlah. Itu sebab kita tak terkejut kalau zaman kegemilangan nanti lahirlah seorang ulama dalam masa yang sama menguasai bidang perubatan, menguasai bidang matematik, falsafah ya, pemetaan ya, zoologist ya, biologist ya. Jadi tak terkejut. Kenapa? Kerana mereka ini ya menguasai bidang-bidang ini tanpa paksaan, bahkan mereka ini diberikan pilihan ya, sama ada untuk menguasai satu-satu bidang ataupun mereka boleh mendapatkan ilmu itu secara alternatif ya. Jadi itu sebabnya hebatnya ya, apa yang kita ada pada hari ini, bidang kepakaran kita yang ada pada hari ini sebenarnya ianya bermula dengan kewujudan al-majalis. Baiklah, alhamdulillah para pelajar yang dikasihi sekalian, sampailah kita kepada kesimpulan di mana daripada perbincangan kita yang panjang lebar ini tadi, bolehlah kita simpulkan bahawa benarlah ya, pendidikan Rabbani ini merupakan pendidikan yang mempunyai serampang dua mata, iaitulah nak menjadikan kita ini seorang yang berilmu, seorang yang berketerampilan, seorang yang menguasai bidang ya, yang kita minati, bidang yang kita mampu untuk menguasainya, supaya kita mampu menjadi khalifah yang baik. Tapi dalam masa yang sama, dengan pendidikan itu jugalah menyedarkan bahawa kita ini tidak dapat lari daripada tanggungjawab sebagai hamba abdun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ternyata ya apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tadi boleh kita ambil inspirasi daripadanya untuk kita membuat penambahbaikan di dalam our educational system today. Ya, bukan saya nak kata pendidikan kita pada hari ini tidak bagus ya, tetapi alangkah baiknya kalau kita dapat mencontohi apa yang telah pun dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya kita bukan setakat melahirkan ya profesional yang bagus dalam bidang mereka, tetapi sangat tawaduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang menyebabkan bila lahirnya ya profesional daripada pendidikan Rabbani ini, mereka akan menjadi profesional yang bukan setakat mahir dalam bidang mereka, tetapi mempunyai integriti yang tinggi kerana mereka sentiasa merasakan muraqabah kebersamaan Allah Subhanahu Wa Taala bersama dengan mereka dalam setiap langkah yang mereka ambil dalam bidang profesion mereka. Ya, jadi dan itu yang menyebabkannya terbuktilah ya apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga sahabat ini tadi mampu melahirkan ya satu bangsa yang hebat dan digeruni, suatu proses transformasi yang luar biasa daripada masyarakat Arab yang tidak memiliki credibility, sehingga mereka ini mampu menggoncangkan dunia ya, menguasai 1/3 ya daripada dunia ya bila sampai kepada era golden era of Islam nanti kita akan bincangkan perkara tersebut. Dan mengapa agaknya kita nak kembali semula kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan? Kerana bertepatanlah dengan ya firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Ahzab, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri tauladan yang baik bagimu sekalian. Jadi
siapakah lagi yang boleh menjadi contoh tauladan kepada kita anak-anak? Sudah pastilah model yang terbaik adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk itu, sehingga kita bertemu lagi pada bab yang seterusnya, saya tutup dengan aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.